Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan sekalung tahniah kepada Institut Bintang Guru Kampus Sarawak kerana berjaya menganjurkan Seminar Pendidikan dan Inovasi dalam Pendidikan 2020 peringkat kebangsaan, dan jutaan terima kasih di atas jemputan untuk menyertai seminar ini. Saya, Syed Lamsah bin Syed CR bersama Muhammad Zamri Yassin daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor akan membentangkan hasil kajian bertajuk Mengangkat Martabat Institusi Jagaan Kanak-kanak NGO Swasta melalui program sokongan akademik. Kajian ini dibiaya oleh Geran Penyelidikan Kerajaan Negeri Selangor melalui Universiti Selangor yang diluluskan bagi tempoh 12 bulan antara November 2018 sehingga November 2019. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan pada tahun 2016 terdapat seramai 35,491 kanak-kanak berada di bawah naungan rumah-rumah kebajikan di seluruh negara, iaitu peningkatan sebanyak 25% berbanding tahun 2015. Jumlah ini tidak termasuk 6,076 kanak-kanak di institusi jagaan awam seperti rumah kanak-kanak, asrama akhlak, sekolah tunas bakti dan sebagainya. Jumlah rumah kebajikan kanak-kanak yang berdaftar adalah sebanyak 1,853 buah dan 805 berstatus berkediaman. Sebilangan besar iaitu hampir 70% diuruskan oleh orang perseorangan dan pihak swasta, manakala selebihnya oleh organisasi bukan kerajaan. Selangor merupakan negeri yang mempunyai jumlah tertinggi bilangan institusi, jumlah penjaga dan penghuni. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 67 buah rumah kebajikan kanak-kanak berkediaman di negeri Selangor, di mana 50 daripadanya diuruskan oleh organisasi bukan kerajaan dan selebihnya oleh orang perseorangan dan swasta. Objektif kajian ini adalah untuk meninjau aspek pengurusan dan persekitaran di rumah kebajikan kanak-kanak yang diuruskan oleh orang perseorangan, pihak swasta dan organisasi bukan kerajaan. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu agensi-agensi kerajaan, khususnya di negeri Selangor dan pihak berkepentingan dalam menyediakan garis panduan bagi menambah baik pengurusan rumah kebajikan kanak-kanak, terutamanya dalam aspek untuk menyediakan program sokongan akademik. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan pada tahun 2016 terdapat seramai 75,479 kanak-kanak menerima skim bantuan kanak-kanak dengan jumlah peruntukan RM246 juta Malaysia. Skim ini bertujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik untuk terus kekal bersama keluarga masing-masing. Namun, kajian terperinci yang dilakukan oleh pasukan penyelidik daripada Universiti Putra Malaysia menunjukkan bahawa skim tersebut gagal untuk mengubah taraf hidup penerima bantuan kerana ia dikatakan tidak dapat memenuhi keperluan asas dan penerima atau keluarga penerima masih rentan kepada situasi ekonomi. Tahap kesejahteraan subjektif kanak-kanak miskin di Malaysia dikatakan masih berada pada tahap sederhana. Ia memberi petunjuk akan kesukaran hidup sekelompok kanak-kanak di negara ini, tidak seperti status negara makmur dan sejahtera yang diwar-warkan. Maka adalah tidak mengejutkan apabila United Nations Children Fund melaporkan sebilangan kanak-kanak di Malaysia tidak mempunyai ruang belajar yang kondusif dan hidup dalam persekitaran tidak selamat. Laporan-laporan sebegini adalah mengecewakan kerana dasar sosial negara telah digubal hampir 20 tahun lalu, iaitu pada tahun 2003, dan telah menggariskan 50 strategi bagi menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama dan budaya dapat menyertai arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Hakikatnya, ia tidak sebegitu. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pendidikan telah lama disebut sebagai senjata utama untuk keluar daripada kemiskinan dan menjadi teras untuk membangunkan negara. Namun, setiap sistem sokongan sosial kanak-kanak dikatakan hanya memberi keutamaan terhadap penyediaan tempat tinggal,
manakala aspek pendidikan kurang diberi perhatian. Akibatnya, kanak-kanak daripada institusi jagaan gagal mencapai prestasi akademik yang baik berbanding rakan-rakan lain dan sebaliknya menghadapi pelbagai masalah disiplin di sekolah. Program sokongan akademik dalam institusi jagaan adalah penting kerana ia memberi manfaat daripada 3 aspek, iaitu pertama, selamat daripada pengabaian, penderaan dan persekitaran di rumah. Kedua, sihat daripada aspek fizikal, emosi dan mental, terlibat dengan aktiviti pembelajaran, meningkatkan keupayaan keluarga untuk menyediakan keperluan diri dan yang ketiga, stabil mengurus situasi kehidupan harian dan hubungan keluarga. Kajian ini dilakukan dalam tempoh 12 bulan pada tahun 2019 yang memfokus pada rumah kebajikan kanak-kanak berstatus berkediaman yang diuruskan oleh orang perseorangan, pihak swasta dan organisasi bukan kerajaan. Pengkaji telah melawat ke rumah-rumah kebajikan kanak-kanak, menemu bual pengurus dan pentadbir dan mengedarkan borang soal sidik. Pemilihan dan penentuan sampel kajian adalah berdasarkan kepada jadual persampilan populasi Reggie dan Morgan 1970. Pengkaji menyenaraikan 36 buah institusi untuk dilawati meliputi daerah Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Langat, Sabak Bernam, Sepang, Shah Alam dan Subang Jaya. 2 daerah dikecualikan iaitu Petaling dan Klang disebabkan tempoh kajian yang singkat serta faktor-faktor strategik. Temu bual dan interaksi bersemuka membolehkan pengkaji memastikan terma soal sidik dapat difahami dengan maksud yang sama oleh semua kalangan pentadbir. Borang soal sidik mencakupi 10 dimensi iaitu visi dan misi, peranan pengurus, sokongan agensi awam, fasiliti yang disediakan, pengurusan kewangan, kelayakan pengasuh, personaliti penghuni, penglibatan ibu bapa dan komuniti, kerjasama dengan pihak sekolah dan hubungan strategik yang kesemuanya dikaitkan pada aspek perancangan dan pengurusan program sokongan akademik di institusi. Pengkaji kembali ke institusi kira-kira 2 minggu selepas lawatan pertama untuk memungut borang soal sidik di samping menganjurkan aktiviti bersifat khidmat sosial di institusi-institusi. Sebanyak 31 buah rumah kebajikan kanak-kanak berkediaman telah dilawati. Bagaimanapun, hanya 28 buah institusi bersetuju menyertai kajian. Analisis data hanya melibatkan 20 institusi kerana beberapa institusi gagal melengkapkan borang soal sidik dengan sempurna dan terdapat juga institusi tidak mengembalikan borang soal sidik berkenaan. Tiada alasan jelas diberikan oleh institusi-institusi yang tidak mahu terlibat dengan kajian. Beberapa institusi didapati telah tamat tempoh kelulusan dan tidak lagi beroperasi. Terdapat institusi yang gagal untuk diundi atau tidak berada di premis yang didaftarkan. Program sokongan akademik dalam kajian ini adalah merujuk pada fasiliti yang disediakan di institusi yang dapat digunakan oleh penghuni untuk tujuan pembelajaran dan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak institusi yang dapat menyokong pencapaian akademik penghuni sama ada secara langsung atau tidak langsung. Amnya, ia dapat diklasifikasikan kepada 2 iaitu fasiliti dan perkhidmatan atau program sokongan. Perkara yang ingin dilaporkan adalah pertama, kesemua institusi menunjukkan tanggungjawab yang tinggi untuk memastikan kanak-kanak dapat mengikuti persekolahan dengan sempurna, iaitu menyediakan keperluan asas persekolahan seperti beg, pakaian sekolah, alat tulis dan sebagainya. Perkhidmatan pengangkutan ke sekolah, sarapan pagi dan memberikan wang saku. Institusi yang tidak memberi wang saku menyediakan bekal untuk kanak-kanak ke sekolah. Yang kedua, kebanyakan institusi menyediakan fasiliti khusus untuk aktiviti mengulang kaji pembelajaran seperti ruang belajar, perpustakaan, bilik rujukan, rak buku-buku atau seumpama. Institusi yang tidak mempunyai ruang belajar akan menyediakan ruang pelbagai guna seperti ruang tamu sebagai tempat untuk kanak-kanak menyediakan kerja sekolah. Ketiga, hampir kesemua institusi menunjukkan kesungguhan untuk membimbing pelajaran kanak-kanak.
Pengasuh mengawas kanak-kanak semasa sesi mengulang kaji, menyemak kerja sekolah, dan memberikan dorongan serta kata-kata semangat untuk merangsang kanak-kanak agar cemerlang dalam persekolahan. Institusi turut menyediakan hadiah pelajar cemerlang, menganjurkan sesi kaunseling untuk mengukuhkan jati diri kanak-kanak serta mengadakan aktiviti fizikal seperti bersukan dan seumpamanya secara berjadual untuk mengimbangi perkembangan jasmani, rohani dan spiritual kanak-kanak. Institusi turut mementingkan disiplin sebagai proses membentuk personaliti dan mengawal tingkah laku kanak-kanak. Ia dilakukan dengan memberikan teguran-teguran kepada kanak-kanak yang bermasalah termasuk juga mengenakan hukuman. Keempat, institusi menunjukkan skor yang tinggi berkaitan aspek perhubungan dengan sekolah dan secara tidak langsung dapat dijadikan petunjuk terhadap kesungguhan institusi untuk memastikan kanak-kanak cemerlang dalam persekolahan. Antaranya adalah memastikan adanya hubungan rasmi dengan pihak sekolah, membeli buku kerja yang disarankan, merancang jadual belajar malam, menyimak keputusan peperiksaan, menyimpan rekod akademik, serta memastikan pelajar turut terlibat dengan program berkaitan pendidikan di luar waktu persekolahan sama ada dianjurkan oleh institusi atau pihak sekolah. Kelima, perkembangan staf turut diberi perhatian di institusi. Walaupun kebanyakan institusi mempunyai staf yang berkelayakan, institusi turut menjemput pakar motivasi untuk meningkatkan keazaman dan tumpuan para penghuni dan kaki tangan. Pada masa yang sama, institusi memastikan kalangan staf mendapat latihan berkaitan teknik dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan ilmu berkaitan perkembangan kanak-kanak. Dan yang terakhir, keenam, tabir urus institusi mendapat sokongan dan kerjasama daripada agensi dan jabatan kerajaan. Penganjuran aktiviti-aktiviti di institusi pula turut melibatkan sumbangan badan korporat, penglibatan institusi luar dan sukarelawan serta bekas penghuni. Raja 1 menunjukkan skor kemahiran mengurus dan persetaraan di institusi. Skor tertinggi adalah untuk domain keupayaan pentadbir untuk memahami dan menghayati visi dan misi institusi. Kedua, kesediaan untuk memikul tanggungjawab. Dan ketiga, kelayakan pengasuh, penjaga dan lain-lain staf di institusi. Skor ini memberi gambaran bahawa rumah kebajikan kanak-kanak milik orang perseorangan, swasta dan organisasi bukan kerajaan di Selangor diuruskan oleh kalangan individu yang berkelayakan dan berpengalaman sekaligus dapat dikaitkan kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan di institusi-institusi ini. Domain lain yang diberikan skor yang tinggi adalah sokongan dan bantuan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan, kemampuan menyediakan fasiliti untuk manfaat penghuni dan personaliti penghuni yang disenangi. Skor terendah adalah untuk hubungan strategik, kerjasama sekolah, pelibatan ibu bapa dan kejiranan serta pengurusan sumber kewangan. Rumusan daripada kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kemahiran mengurus kalangan pentadbir rumah kebajikan kanak-kanak milik perseorangan, swasta dan NGO di negeri Selangor adalah baik kerana rata-rata mereka mempunyai kelayakan dan pengalaman. Program sokongan akademik juga dapat dianjurkan dengan baik. Dapatan kajian ini dapat digunakan oleh agensi berwajib di peringkat negeri untuk merangka program bantuan dan sokongan yang diperlukan. Antaranya adalah menyediakan program latihan kemahiran kepada kaki tangan rumah kebajikan termasuk para sukarelawan berkaitan ilmu perkembangan kanak-kanak, sosiologi masyarakat, perundangan berkaitan dan seumpamanya. Satu sukatan standard boleh disediakan untuk menyelaras sumbangan daripada organisasi korporat. Institusi latihan dan pendidikan kerajaan negeri perlu memikul tanggungjawab untuk berkolaborasi dengan rumah kebajikan kanak-kanak untuk pelaksanaan program khidmat sosial seperti menganjurkan program sokongan akademik dan haluan kerjaya untuk kanak-kanak di rumah kebajikan. Sekian, terima kasih.